Salam sejahtera, kami kumpulan 4 dari Section 1 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk globalisasi ekonomi. Pertama, apakah itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan integrasi ekonomi dan saling bergantung antara ekonomi negara di seluruh dunia melalui peningkatan pergerakan dan sepadan barangan, modal, perkhidmatan, teknologi, dan maklumat. Globalisasi ekonomi memberikan kedua-dua kesan positif dan negatif. Kesan positif yang pertama adalah taraf ekonomi negara dan kualiti hidup rakyat meningkat. Zon perdagangan bebas dan pemalsuan sekatan perdagangan telah membantu dalam memperluaskan perdagangan negara, seterusnya memberi peluang kepada produk negara untuk membangun dan menembusi pasaran negara-negara maju. Kesan yang kedua adalah merangsang penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ekonomi telah membantu dalam perkembangan inovasi teknologi dalam negara melalui rantaian ekonomi global yang mempunyai syarikat multinasional dalamnya. Kesan negatifnya pula, globalisasi ekonomi telah mewujudkan perdagangan berat sebelah, di mana syarikat-syarikat multinasional mengeksploitasi atau memonopoli pasaran global. Mereka membeli syarikat atau menguasai saham syarikat yang membangun. Oleh sebab itu, negara membangun terpaksa tunduk dengan kehendak syarikat multinasional dan negara-negara maju. Kedua, jurang ekonomi bandar dan ekonomi luar bandar semakin luas. Hasil pelaburan FDI negara hanya tertumpu kepada pembangunan bandar utama, manakala kawasan luar bandar hanya mengharapkan ekonomi tempatan untuk maju. Perjanjian perdagangan antara bangsa merupakan perjanjian dua atau lebih negara bagi membentuk kawasan bebas dagang di mana perdagangan barangan dan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan halangan bukan tarif dan tarif yang minimum. Oke, di sini terdapat 3 kesan perjanjian perdagangan antara bangsa kepada hak asasi manusia, yaitu yang pertama, dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Syarikat tempatan telah bersaing melalui liberalisasi tarif di bawah kerjasama ekonomi ASEAN dan 13 FTA yang telah berkuat kuasa antara perbadanan perusahaan kecil tempatan seperti Old Town White Coffee, Hap Seng, Mami, dan Mary Brown yang telah lama mengambil peluang dari pembukaan pasaran melalui FTA untuk meluaskan lagi perniagaan mereka ke luar negara. Dari sini kita dapat melihat bahwa pembukaan pasaran dia dapat menyediakan peluang pekerjaan yang lebih tinggi kepada masyarakat, terutama sekali masyarakat tempatan. Kesan yang seterusnya ialah dapat meningkatkan akses pendidikan di sesebuah negara. Terdapat individu yang pergi ke sesebuah negara lain dalam tempo tertentu untuk memberikan perkhidmatan pendidikan, seperti kemasukan tenaga pakar daripada luar negara, contohnya profesor dan pensyarah yang datang untuk berkhidmat di Malaysia. Selain itu, terdapat juga pelajar yang pergi ke luar negara untuk melanjutkan pengajian. Cara ini dianggap sebagai kaedah tradisional dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan. Pada tahun 2002 hingga tahun 2013, Malaysia telah menerima kemasukan lebih daripada 700,000 pelajar asing. Kemasukan tenaga pakar dan pelajar asing daripada luar negara membolehkan perkongsian ilmu antara 2 atau lebih negara yang dapat meningkatkan lagi perkhidmatan pendidikan di sesebuah negara tersebut. Dan kesan yang terakhir ialah kemudahan perubatan kepada masyarakat. Dalam catatan sejarah, masyarakat pernah berhadapan dengan pelbagai jenis penyakit dan wabak seperti penyakit cacar yang pernah muncul seawal abad ketiga dan penyakit kolera dan malaria, yaitu penyakit yang lebih serius yang mengakibatkan kematian. Tetapi kesemua penyakit dan wabak berjaya dikekang melalui vaksin dan ubat-ubatan. Perjanjian tarif pharmaceutical telah dimeterai oleh 22 buah negara semasa siri rundingan perdagangan Uruguay yang bermatlamat untuk memasukkan tarif yang dikenakan terhadap beribu-ribu entiti pharmaceutical. Memandangkan kebanyakan negara termasuk Malaysia sangat bergantung kepada produk pharmaceutical import, maka kerajaan Malaysia memberikan pengecualian tarif
yang akan mengekang kenaikan harga bagi produk farmaseutical. Oleh yang demikian, rakyat Malaysia dapat memperoleh ubat-ubatan yang mereka perlukan dengan harga yang mampu milik. Terdapat beberapa aspek perjanjian perdagangan yang perlu diketahui oleh rakyat sebelum kerajaan mereka menandatangani perjanjian tersebut. Yang pertama ialah tarif. Tarif merupakan cukai yang dikenakan terhadap barang import. Tarif bertujuan untuk melindungi pengeluar dan pengguna domestik, untuk menjaga keselamatan negara dan juga untuk melindungi industri bayi. Aspek yang seterusnya ialah subsidi. Subsidi ialah bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada golongan-golongan tertentu seperti para petani dan perbadanan. Subsidi mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang sendiri. Antara kelebihan subsidi ialah menurunkan harga barang dan mengawal inflasi, mencegah penurunan industri jangka panjang, dan penawaran barang yang lebih besar seperti air, makanan, dan pendidikan. Kelemahan subsidi pula ialah kekurangan bekalan. Disebabkan harga bekalan yang direndahkan, ianya menyebabkan permintaan bekalan tersebut menjadi tinggi dan bekalan tersebut mempunyai kuantiti yang sedikit. Di samping itu, aspek yang seterusnya ialah kota. Kota merupakan kuantiti maksimum suatu barang yang boleh diimport. Terdapat beberapa barangan yang mempunyai kota yang amat terhad. Hal ini menyebabkan permintaan barangan import akan berkurang dan permintaan barangan tempatan akan bertambah. Di samping itu, embargo juga merupakan salah satu aspek perjanjian perdagangan. Terhadap negara tertentu, embargo adalah perintah larangan atau dasar pemulauan perdagangan. Pengecualian terhadap tujuan keselamatan atau kepentingan negara ianya jarang dilakukan. Hubungan baik antara sebuah negara dengan negara lain akan turut terjejas karena embargo. Negara Israel yang menindas rakyat Palestina telah mengakibatkan Malaysia untuk tidak mengimpor barangan dari negara Israel boleh dijadikan contoh. Aspek yang lain pula adalah kawalan pertukaran asing, di mana pembelian pertukaran asing oleh pengimpor tempatan dihadkan oleh bank pusat supaya kemasukan barang impor terkawal. Aktiviti impor yang terhalang akan menggalakkan perkembangan industri yang menggantikan impor negara. Akhir sekali, sekatan bukan ekonomi yang bertujuan menjamin keselamatan dan kesehatan rakyat adalah salah satu aspek perjanjian perdagangan. Ianya merupakan sekatan dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau syarat tertentu. Contohnya, pemeriksaan keselamatan dan kandungan kesehatan akan dilaksanakan ke atas barang impor seperti daging, susu tepung, dan minuman berkhasiat. Inilah antara aspek perjanjian perdagangan antara bangsa yang rakyat tempatan perlu ketahui sebelum kerajaan mereka menandatangani sebuah perjanjian. 5.0 Protes terhadap globalisasi ekonomi. Protes berlaku disebabkan masyarakat yang tidak setuju terhadap penyajian perdagangan kerana mereka dilabelkan sebagai anti-globalisasi. Mereka menentang ekonomi globalisasi adalah kerana mereka berpendapat bahawa penyajian dilakukan boleh menjejaskan kehidupan manusia, hak buruh, kedaulatan negara dan sebagainya. Terdapat dua protes yang telah berlaku untuk menentang globalisasi ekonomi. Yang pertama ialah demonstrasi 1999 di Seattle. Protes tersebut berlaku disebabkan rakyat berpendapat bahawa garis panduan WTO hanyalah nasungan daripada syarikat multimedia yang tamak. Bukan itu saja, perkara tersebut ditentang disebabkan penyajian yang membebankan buruh dan merosakkan alam sekitar. Demonstrasi tersebut diikuti berpuluh ribu orang yang terdiri daripada kumpulan kecil kesatuan kerja, pencinta alam sekitar, kumpulan pelindung pengguna, kumpulan hak buruh dan golongan kiri.
Kumpulan kerja Kesatuan Kerja menentang disebabkan bimbang persaingan daripada buruh asing yang murah, manakala penjejak alas kita bimbang pembuatan luar yang boleh menjejaskan alas kita. Kumpulan perlindungan pengguna bimbang kerana ekspor yang tidak selamat. Seterusnya, kumpulan buruh bimbang tentang keadaan kerja yang buruk. Golongan kiri pula hanyalah melepaskan kemarahan mereka daripada penyajian yang hendak dilakukan. Pada awalnya, demonstrasi tersebut hanyalah dilakukan secara aman, kemudian bertukar kepada menjadi ganas apabila berlakunya pertempuran antara pegawai keselamatan dan penunjuk perasaan. Protes tersebut menyebabkan penyajian dibatalkan. Protes yang kedua ialah protes persidangan Menteri-Menteri WTO ke-6. Protes berlaku disebabkan WTO tiada kuasa untuk menangani masalah pertanian. Selama 2,000 petani melakukan protes untuk mengagalkan liberalisasi perdagangan dalam sektor makanan. Golongan petani melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan kedaulatan makanan kerana makanan merupakan keperluan utama. Dan demonstrasi tersebut hanyalah dilakukan secara aman. Patutkah rakyat Malaysia menyokong kempen dan protes terhadap WTO? Rakyat Malaysia wajar untuk menyokong kempen dan protes tersebut kerana aktiviti globalisasi ini menindas sesetengah hak rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk mengemukakan dan menyuarakan bantahan jika hak sebagai rakyat ditindas atau dimanipulasikan. Hak ini termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Asasi Perkara 10 iaitu kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Namun perhimpunan yang dilakukan seharusnya secara aman dan tanpa senjata. Rakyat boleh menggunakan platform aman ini sebagai satu cara untuk menyuarakan protes terhadap WTO. Mengapa tindakan tersebut adalah wajar? Hal ini kerana pertubuhan dan perjanjian yang dilakukan adalah tanpa mengira kepentingan setiap negara, lebih-lebih lagi terhadap negara miskin dan yang kurang membangun. Pertubuhan dan perjanjian ini hanya menguntungkan negara-negara kaya dan sedia maju, lalu negara-negara miskin terperangkap terus dalam kemiskinan. Negara-negara yang berkuasa mutlak, yang mempunyai kuasa-kuasa besar di dunia, mereka mengeksploitasi kelebihan sumber negara kurang maju dan menyebabkan pekerja tempatan juga dikera untuk bekerja lebih keras. Walhal di negara kita Malaysia, pekerja tidak boleh bekerja melebihi 48 jam seminggu, dan hak ini telah termaktub dalam Akta Pekerjaan 1955. Selain itu, aktiviti globalisasi ini turut memberi impak negatif kepada alam sekeliling. Contohnya, aktiviti perindustrian yang tidak terkawal di China telah menyebabkan pencemaran udara yang teruk. Tapi oleh kerana China merupakan negara yang besar yang berkuasa mutlak, mempunyai jalinan rangkaian dengan negara-negara lain secara menyebar pada saat itu, maka negara-negara lain lebih lagi negara-negara yang kecil tidak mampu menyuarakan bantahan dan tidak berani untuk menunjukkan protes terhadap China. Globalisasi ekonomi yang dianjurkan oleh pertubuhan WTO sememangnya adalah untuk meningkatkan ekonomi negara, tetapi terdapat sesetengah perjanjian yang melanggar hak rakyat dan juga beberapa negara, terutamanya negara-negara miskin, dan juga kita boleh memilih pertubuhan dan dapat membuat perjanjian yang baru yang lebih adil terhadap negara-negara lain. Maka protes untuk membantah WTO daripada terus menjalankan globalisasi ekonomi ini adalah wajar. Kesimpulannya, kajian ini telah memberikan satu sudut perspektif yang berbeza dalam sektor ekonomi di mana faktor hak asasi manusia dipertimbangkan dalam dunia ekonomi dan bukan hanya melihat ekonomi dari segi wang dan keuntungan semata-mata. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.